Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar subtopik yang terakhir untuk bab 5, Sains tingkatan 2, Kelestarian Air. Kita tengok tajuk Kelestarian Air. Okey, ini kamu boleh tengok dalam buku teks page 118. Sungai merupakan sumber air utama di Malaysia. Malangnya, pencemaran air yang berlaku menjadikan air tidak sesuai untuk kegunaan manusia dan juga memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Boleh tengok gambar ni contoh gambar pencemaran air. Ada banyak orang buang sampah, botol dan sebagainya. So, projek pembangunan, industri, pertanian antara punca utama pencemaran air. Memang manusia ada buang sampah merata-rata, tapi punca utama pencemaran air yang teruk ialah daripada kilang, daripada construction, daripada pertanian. So, dekat sini kita akan belajar bahan-bahan pencemar air yang utama dan macam mana cara untuk kita mengatasi pencemaran air. Okey. Bahan pencemar air. Kamu boleh tengok antara bahan pencemar air ialah bahan buangan domestik. Domestik means apa yang kita buang daripada rumah lah. Daripada rumah kita, sampah-sampah. Next, bahan buangan industri. Kilang, bisnes perniagaan. Apa yang mereka buang. Mungkin kedai makan, mungkin kilang cat, mungkin kilang kain. Mesti dia ada buang something. Tapi mungkin juga mereka buang di kawasan sungai. Next, bahan kimia dalam pertanian. Nanti kita tengok. Dan tumpahan minyak. Okey. Bahan buangan domestik, cara untuk mengatasi pencemaran air akibat bahan buangan domestik ialah kita menaik taraf sistem pembentungan di seluruh negara, mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah yang betul. Kita kena mengasingkannya mengikut barang yang boleh direcycle semula dan juga barang yang tidak boleh direcycle. Menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di kawasan pedalaman. Contoh sometimes di kawasan kampung, tandas mereka pun sometimes berada di luar rumah. So itu boleh menyebabkan kekotoran, mikroorganisma, bakteria yang terhasil daripada terhasil daripada najis ataupun urine. Itu boleh menyebabkan pencemaran air kepada sungai-sungai berdekatan, boleh menyebabkan pencemaran juga kepada tanah dan tanaman. Next, bahan buangan industri. So, apa yang kita boleh buat supaya kilang-kilang ini tidak mencemarkan air? So, kita boleh menguatkuasakan undang-undang so that kita pastikan whatever yang bahan industri, kamu bersihkan dulu sebelum kamu buang ke dalam sungai. Pastikan bahan cecair yang kamu buang ke dalam sungai telah dirawat. Next, petani pula. Kita boleh mendidik para petani untuk menggunakan baja dan racun perosak yang bersifat terbiodegradasi. Means bersifat organik, yang selamat untuk tanah, selamat untuk dimakan hasil produk mereka, tumbuhan mereka, buah-buahan mereka, selamat kepada kita, selamat juga kepada alam kita. Dan last sekali, tumpahan minyak. Cara untuk mengatasi masalah tumpahan minyak di laut oleh kapal-kapal besar ini ialah dengan membendung dan memungut tumpahan minyak di laut menerusi rancangan kontingensi kebangsaan kawalan tumpahan minyak. Okey. So, apa yang boleh? Kita ada unit udara polis. Unit udara polis ni dia boleh memantau kilang mana, kapal mana yang membuang secara sengaja atau tidak sengaja minyak ke laut. Okey. Kamu tengok ni
Cikgu dah ambil gambar antara pencemaran air yang berlaku, dan I will explain this later. Okay, before that, kita tolong ready buku aktiviti. Kamu boleh tengok di sini. Okay. Antara bahan soalan ni ialah nyatakan kesan pencemaran air yang disebabkan oleh bahan pencemar yang berikut. Antara bahan pencemar ni ialah sampah sarap, sisa kumbahan. Sisa kumbahan ni means najis lah ataupun urine yang keluar daripada toilet tu. Sisa radioaktif, baja kimia, kelodak. So what is kelodak? Ni dalam gambar ni, this is kelodak. Okay, English panggil the silt. Dan juga tumpahan minyak, oil spillage. Okay, apa yang, kalau kita tengok A dulu, sampah sarap. Apa kalau ada sampah sarap, kesannya apa? Mungkin longkang tersumbat. Bila longkang tersumbat boleh menyebabkan banjir, kilat. Sebab bila hujan, air tak boleh flow air di longkang-longkang, especially di kawasan bandar. Tak boleh berjalan dengan lancar kerana longkang tersumbat dengan sampah sarap. So, boleh menyebabkan banjir kilat berlaku. Next, B. Sisa kumbahan. Sisa kumbahan ini, kesannya kepada kita kalau tidak diurus dengan baik, boleh menyebabkan penyakit berjangkit lah. Akibat daripada bakteria ataupun mikroorganisma yang terhasil yang daripada najis tersebut. C. Sisa radioaktif. Clearly boleh menyebabkan, untuk kamu senang faham, kanser lah. Next, D. Baja kimia. Chemical fertilizer yang digunakan oleh petani, especially pada yang skala besar. Efek dia ialah bila hujan ataupun bila baja-baja itu mengalir ke kawasan sungai, for example, hidupan akuatik. Hidupan akuatik itu means hidupan yang berada dalam air lah. Mungkin boleh mendapat keracunan dan akibatnya ikan maybe boleh mati. Not just ikan, maybe bila kita pula makan ikan yang racun itu, yang kena keracunan tu, kesannya juga kepada kita. Next, kelodak. So kalau kamu tak berapa tahu kelodak, kamu tengok tengok dalam gambar ni, dekat sini ada tulis, a small stream carries a fish choking silt load from a careless forestry operation. Pembalakan haram bila tanah jatuh, dicerun-cerun, lumpur sampai menyebabkan sungai jadi berkeladak macam gini sekali, sampai hidupan akuatik dalam sungai ni pun dia tulis dekat sini choking silt, termakan lumpur-lumpur ni. Air ni dah tak bersih yang menyebabkan pencemaran air dan seterusnya pencemaran air laut. So kesannya apa? Air sungai menjadi keruh. Next, tumpahan minyak di laut oleh kapal-kapal besar boleh menyebabkan hidupan laut mati. Bukan setakat ikan je boleh mati. Tengok haiwan-haiwan lain, kita panggil juga haiwan pesisiran pantai ataupun haiwan yang makan haiwan akuatik, for example burung yang makan ikan pun menerima kesannya. Okay, next. Untuk soalan nombor 2, kita tengok soalan nombor 2 dalam buku aktiviti sains. Lengkapkan peta buih di bawah. Macam mana cara mengatasi pencemaran air? 5 cara mengatasi pencemaran air ini kamu boleh directly tengok di dalam buku teks. Memang semua ada di sini. So kamu just ambil saja, pilih, ada banyak dekat sini. So kamu boleh pilih mungkin this one, menaik taraf, mendidik masyarakat, menyediakan kemudahan sanitasi, banyak menguatkuasakan undang-undang, mendidik para petani, kerjasama daripada unit udara polis boleh. So ini antara cara-cara mengatasi masalah pencemaran air.
Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni sebenarnya tak jauh beza dengan soalan number 2. Soalan nombor 2 ini dia minta you list down cara-cara mengatasi pencemaran air. So soalan nombor 3 pun sama juga konsepnya, cuma soalannya berdasarkan petikan ni. Jom kita bacakan petikan ini. So, menurut suatu kajian, kira-kira 70% masalah pencemaran sungai di negara kita berpunca daripada pembuangan sampah dan bahan kumbahan dari kawasan perumahan. Tadi saya dah cakap. Bahan kumbahan. Apa maksud bahan kumbahan? Tadi saya dah cakap. So, bahan kumbahan ni ialah bila kamu flush toilet, kenapa kamu masuk ke toilet? Sebab kamu nak buang air besar atau buang air kecil kan? So, itu yang kita panggil bahan kumbahan. So, sampah dan bahan kumbahan. 70% masalah sungai daripada perumahan, kampung dan juga setinggan di tepi rumah. Setinggan ni maksudnya rumah yang yang illegal dibina di tanah-tanah di tanah-tanah yang bukan tanah mereka sendiri. So soalannya ialah jelaskan apakah yang boleh dilakukan, kaedah-kaedah pembersihan sungai yang boleh dilakukan sebagai usaha meningkatkan kualiti air sungai kita. So the same concept, macam mana cara untuk bersihkan sungai. So apa-apa saja yang logik kamu boleh tulis, ataupun kalau kaedah untuk bukan mengatasilah, kaedah untuk membasminya, kaedah pencegahannya, kamu boleh je ambil di sini yang terdapat di dalam buku teks. Mungkin boleh, okay, this one. Government boleh menyediakan kemudahan, kita bantu orang-orang yang berada di pedalaman ni agar mereka tak buang sampah sarap atau tak buang sisa kumbahan merata-rata bersepah-sepah dan menyebabkan munculnya pencemaran yang lain juga. Ada banyak tikus, bangkai dan sebagainya. So kita juga boleh menaik taraf, tahap sistem pembentungan, mendidik masyarakat, ini semua boleh ambil. Menguatkuasakan undang-undang, so siapa yang buang sampah bersepah, bukan di tempatnya atau membuang bahan kumbahan tidak secara sistematik, boleh pihak berkuasa menguatkuasakan undang-undang. Okay, so that's all.